Okey, harap boleh nampak saya punya slide saya. Okey, so semalam kita dah tengok koordinat sfera. Sini. Okey. Jadinya selain daripada nota saya, sorry saya salah buka. Awak juga boleh tengok nota daripada yang saya letak dekat UKM Folio. Okey, ada dua. Okey, satu yang LibreText ni. Ini dia sekalikan dengan ni spherical. Okey, tapi dia ada cylindrical. Okey, dan ni pulse online note, ni spherical sahaja. Okey. Jadi semalam kita tengok macam mana kalau ada kiranya ada tiga geometri, tiga bentuk yang asas lah, okay, dalam koordinat silinder. Sorry, kenapa dia tak keluar saya punya ini. Okey, jadi koordinat sfera. Okey, ada tiga bentuk, kita kata tiga bentuk geometri yang asas. Okey, yang pertama sekali ini sfera. Kemudian satah separuh, atas separuh. Kat sini saya guna satah separuh. Okey, separuh. Kemudian satu lagi adalah cone. Okey, kenapa ada tiga ni? Sebabnya kalau dalam koordinat Cartesian kita ada tiga kuantiti ataupun tiga bentuk ubah x, y, z. Kalau koordinat silinder kita ada r, kita ada theta, kita ada z. Okey, kemudian koordinat sfera kita ada pelambang kita nak guna mana dulu. So di sini rho, kemudian sini saya nak samakan data, saya guna theta dengan phi. Okey, so maksud kat sini kalau kita ada apa-apa titik dalam 3D, okey, dari sini, okay, kita boleh terangkan dia dengan tiga kuantiti ini, okey, ataupun tiga pemilih ubah ini, yang mana kalau macam ni, jarak yang pada asalan ni adalah rho. Okay, let's say kita ada x, ada y, ada z. Ini kita boleh dapatkan dia punya unjuran dia, okay, bayang-bayang dia. Okay, di sini kita tandakan bulat, titik sebenarnya tanda pangkah. Jadi kat sini rho, kemudian kita ada sudut, okay, itu theta. Kemudian sudut, tadi theta daripada sudut x positif. Kemudian satu lagi sudut, iaitu daripada paksi z positif, iaitu phi. Okey, itu. Okey, jadinya setiap titik ataupun bukan titik sahaja, pepejal, contohnya pepejal G yang ditunjukkan dalam kalau setiap pepejal, mungkin banyak juga pepejal yang ditunjukkan dalam koordinat Cartesian, boleh juga kita tunjukkan dalam atau kita terangkan dia dalam koordinat sfera. Jadinya saya dah tunjukkan dia punya kat sini, macam mana kita boleh dapat kuantiti-kuantiti ni lah.
Okay, basically row sign phi kat sini sama dengan sini. Ini bermaksud kita punya R, okay, iaitu di sini. Okay, R sama dengan row sign phi, iaitu dapat daripada atas ni. Okay, sebab ni adalah row, sini adalah phi. Okay, jadi dapat row sin phi. Jadinya R sama dengan row sin phi, maksudnya kita gantikan R dalam koordinat silinder dan kita dapat koordinat sfera. Cuma di sini Z, okay, kita ada row cos phi, okay, sebab ketinggian dia, kan. Kalau sini row, ni phi, jadi di sini hypotenuse adalah row, maka Z, iaitu pada paksi Z di sini mestilah row cos phi. Okay. Kemudian cara nak dapatkan batas kameran, okay, kita mula dengan cara yang paling kita ikut yang dalam standard lah, dalam buku sebagai contoh, dia akan mulakan dengan row, kemudian daripada terdapat satu garis begini, ni kita boleh membentuk separuh disk ataupun bulatan bila mana kita gerakkan garis ni daripada paksi Z positif sampai bawah, sampai sini. Okey, jadi kita dapat satu separa disk lah, ataupun separa bulatan. Okey, maksud kita gerakkan garis di sini daripada sudut kosong, iaitu bermula di sini, sampailah sudut 180, iaitu di sini, ataupun pi per 2. Dan dapat di sini, kita nak cover keseluruhan, kita nak supaya di sini meliputi keseluruhan bulatan, jadinya kita ambil separa disk ni, kita pegang kat bucu dia, kita pusingkan dia. Kan, bila pusingkan kena pusing 360 darjah lah, ataupun 2 pi, barulah kita dapat keseluruhan bulatan ataupun sfera. Okey, ini saya dah betulkan semalam, cuma saya tak post lagi sebab saya ada nota saya ada bahagian-bahagian yang saya kemas sini. Okey, hari ini saya akan saya akan post lah dekat UKM Folio. Okey, kemudian bila kameran, okey, kameran dalam koordinat sfera, okey, kena ingat bahawa kat belakangnya dia ada tambahan, kan. So, sebelum ni kita ada koordinat hitam. Okey, katalah kameran ganda 3, ada G, so kita ada F, X, Y, Z, ataupun F saja pun tak apa. Okey, F, dan di sini adalah DV, kan. So kalau koordinat Cartesian, kita ada 3, okay, kat sini X, Y, Z, sini F, okey, di sini mesti DX, DY, DZ. Okey, ini adalah Cartesian. Kalau silinder, kita ada, terpulang nak buat macam mana, mungkin kita buat theta, R dan Z. Dia padam. Ya. Saya tak perlukan ni. Okey, ini tadi DV. Cartesian terdapat X, Y, Z ataupun Z, X, Y ataupun Z, Y, X. Tak ada masalah. So, DX, DY, DZ. Okey, so kalau silinder, kita ada, terpulanglah, kita nak macam ni, kan. Let's say kita gunakan theta, R dan Z. Okay, jadi kat sini mesti ada R, D, Z, DR, D theta. Okey. Kalau sfera, okey, kat sini lah. Sfera, okay, F, okay, sfera, kita ada, ya, kita ada, kalau tengok kat sini kita gunakan
row, okey, row phi dengan theta. So kat sini F row kuasa 2 sin phi, okey, dan D row D phi D theta. Okay, so kat sini kita punya batas dia adalah theta, phi dengan row. Okay, kita pulang sebenarnya. Nak buat macam mana? Okay, jadinya cuma kat sini penekanan dia adalah macam mana awak mesti jangan lupalah. Okay, kena darabkan dengan R integralnya. Di sini kena darabkan dengan rho kuasa 2 sin phi. Okay. So ini beberapa contoh yang saya dah tunjukkan semalam. Sama juga macam yang tadi. Okay, tadi bulatan, sekarang ni kalau segitiga, kalau kita ada kesekuan 1/8 daripada satu sfera. Yang tadi bukan bulatan, sfera. Okay. Yang ni adalah 1/8 daripada sfera. Jadi sama juga kat sini. Okay. Lukis satu garis. Okay. Kemudian let's say kita gerakkan daripada atas sampai ke bawah. Jadi kita dapat satu bentuk sekuan bulatan. Kemudian kita nak dapatkan bentuk ni maka kita kena tarik dia, okey, daripada garis ini sampailah habis, barulah kita dapat. Jadi dalam kita membentuk mendapatkan bentuk ni, maka kat sini row kita daripada kosong sampai row kosong. Sebab apa daripada kosong sampai row kosong? Sebab kita nak ambil semua titik yang berada pada garis ni. Kita bukan ambil titik ujung saja, kan, bukan end point saja, tapi kita ambil semuanya. Okay. Jadinya kat sini nanti kena ada, maksudnya kat sini kita kamikan daripada kosong sampai row kosong, maksudnya kita ambil kira sebuah titik yang berada dah di antara ni. Kemudian di sini pula, okay, kita gerakkan garis tersebut daripada atas sampai sini, maksudnya daripada kosong, phi kosong sampai phi 90 ataupun phi kedua. Jadi kita dapatlah. Kemudian dah dapat bentuk ni, okay, kita gerakkan daripada sini sebenarnya. Okay. Tapi dalam gambar kita tak tunjukkan kat kosong lah, maknanya tak nampak kan. Kalau kita letak gambar dia kat sini tadi, sekuan bulatan, jadi tak jalan. Jadi dia buat macam ni. Okay. Jadi bila kita nak gerakkan sini, kita mulakan daripada theta sama dengan kosong sampai sini, iaitu pi per 2. Jadi that's why kita dapat begini. Okay. Jadi boleh kamikan lah. Okay. Kalau mencari isi padu bagi 1/8 daripada sfera ni, maka kita punya integrand, kita punya fungsi f adalah 1. Okay. Tapi dia tak kisah, boleh jadi apa-apa saja. Ini pun sama. Okay. Kat sini, okay, kita ada garis, okay, daripada kosong sampai atas ni. Kalau kita pergi pada sudut yang lain, dapat juga dekat sini, kan, iaitu titik-titik hujung, okay, bagi row, okay, startnya mulainya di sini, titik ujungnya di atas. Semua titik ni berada pada permukaan sfera, okay, dengan jari row kosong. Okay, maka row kita adalah daripada kosong sampai row kosong. Okay, kita guna kat sini. Kemudian kita dah dapat satu garis. Okay, kita gerakkan dia. Okay, kita start daripada phi sama dengan kosong kat sini, ataupun di sini. Kita gerakkan dia, kan. Hujung di asalan ni tak bergerak. Yang bergerak hujung pada permukaan bulatan saja. Okay, gerakkan dia sampai dapat bentuk macam satu beginilah. Okay. Kemudian dah dapat, jadinya sudut kita phi daripada kosong sampai phi kosong. Ya, sebab phi kosong adalah sudut bagi kon. Okay. Kemudian dah dapat, kita nak dapat lengkap, kita kena pegang hujung ni, kita pusingkan dia sebanyak 2 pi. Okay. Jadinya kat sini sepatutnya start daripada x sama kosong lah. Start daripada x sama kosong, kita pusingkan dia sampai 2 pi, lengkap. Okay.
Jadinya inilah kita punya sudut kita, theta. Okey, sama juga dengan yang lain. Okey, ada banyak contoh yang saya tunjukkan. Okey, 7 ni dah buat dah kan? 3 sini dah buat. Okey, contoh 8 semalam saya dah anjakkan dia ke belakang. Saya letak contoh 8 yang baru. Okey, so sini ini adalah contoh. Tuliskan kamiran ganda 3 bagi mendapatkan isi padu pepejal yang dibatasi oleh kon Z sama dengan 3x kuasa 2, 3 darab x kuasa 2, y kuasa 2 dan hemisfera. Okey, kat sini. Okey, jadi ia suruh kita cuma tuliskan sahaja kamiran ganda 3 dan tak perlu selesaikan. Okey, so mana kita nak buat? Kalau soalan dia tak kata, kalau dia tak nyatakan kena gunakan koordinat sfera, boleh juga gunakan koordinat yang lain kan. Tapi untuk bab ni kita belajar buat dalam koordinat sfera. Okey, jadi dia kat sini z sama dengan 3, x kuasa 2, y kuasa 2. Okey, so beginilah kesamaan kon kita. Kemudian kita gunakan identiti yang kita dah takrifkan kat sini. Okay. Jadi kita dapat, okey, di sini. So z sama dengan rho cos phi, 3 kekal, x adalah rho sin phi cos theta kuasa 2, tambah di sini untuk y dengan x berbeza pada sebutan yang terakhir, ini cos theta, ini adalah sin theta. Kemudian kita di sini cos theta kuasa 2, kita faktorkan rho sin phi, kita dapat cos theta kuasa 2 tambah sin theta kuasa 2 sama dengan 1. Jadi kita boleh hapuskan dan nanti kita dapat rho kuasa 2 sin phi kuasa 2, kita boleh keluarkan dia. Ini dapat yang ini. So kita boleh buang rho, boleh potong. Kita dapat cos phi sama dengan punca kuasa 3, punca kuasa 2 bagi 3 sin phi, yang bermaksud tan phi adalah 1 bagi punca kuasa 2 bagi 3. Okey, dia maksud phi sama dengan pi per 6. Okey, ni persamaan kon. Persamaan bagi hemisfera. Kat sini kita tahu x kuasa 2, kita boleh tulis ni contoh 8. Okey, kita ada z sama dengan 4 tolak x kuasa 2 y kuasa 2. So kat sini kita ada 4 iaitu 2 kuasa 2. Ini maksud kita ada rho kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 2. Okey, rho sama dengan, kita ambil 2 lah yang positif kan, sebab rho ni adalah jarak daripada asalan ke titik kita kan. Jadi rho sama dengan 2. Okey, jadi isi padu kita, okey, kat sini kita dah ada kalau kita tulis semula, kita ada G, kita ada rho, kita ada phi, theta. Okey, rho kita kosong hingga 2. Okey. Phi kita kosong hingga yang tadi. Kos 8. Kosong hingga pi per 6. Kemudian satu lagi theta kosong hingga 2. Macam ni saya tahu sebab kita boleh lukis. Okey, sebagai contoh kat sini, tulis kamiran ganda 3 bagikan dapat isi padu pepejal dibatasi oleh kon dan hemisfera. So kita ada lebih kurang, kalau kita cuba lakarkan, okey, lebih kurang kat sini x, y, z.
Kemudian kita ada mana? Okey, hemisfera. So kat sini hemisfera kita adalah ni, dia jari 2, pusat 0, 0, 0. So kita ini. Kemudian kalau dalam ni kita punya adalah positif, jadinya bahagian atas sfera sahaja. Okey. Kurang begini, di jarinya 2. Kemudian kita ada cone. Kita ada cone, cone tadi yang masuk sini. Okey, iaitu punca 3 di sinilah, ataupun pi per 6, kan? Pi per 6, maka sudutnya kita buat macam gini. Okey, sudutnya kat sini adalah pi. Okey. Cone ni adalah dia infinite cone, kan? Sampai sebab dia terangkan cone ni pada sudutnya saja, pi per 6. Tak terangkan ketinggiannya sampai mana, kan? Jadinya dia adalah infinite, kan? Infinity. Jadinya tapi kita nak adalah isi padu yang dibatasi oleh cone dan hemisfera. Maka kat sini cone di sini Okey, dan mungkin macam ni. Kemudian atasnya adalah daripada sfera. Okey, jadi kalau kita lukis balik, lebih kurang beginilah. Ini saja. Okey. Kurang. Okey, jadi macam kita nak terangkan dia. Okey, kat sini kalau kita ambil, saya nak ambil satu warna hijau. Okey. So kat sini kita nak terangkan row. Okey, row bermula daripada sini. Untuk mana-mana bahagian pun dia akan batas atasnya adalah permukaan sfera tersebut. Okey. Jari sfera adalah adalah 2. Okey, maka batas atas adalah 2. Okey. Kemudian saya nak padam balik kat sini. Okay. Phi adalah sudut bagi pepejal yang dikira daripada paksi Z positif. Jadi kat sini maksimum kita start pada 0, maksimum adalah di sini, iaitu pi per 6. Okey, di sini kita ambil semua titik yang berada ataupun yang mempunyai sudut dari 0 sampai pi per 6. Maksudnya titik sini kita ambil, titik sini kita ambil, titik sini kita ambil, titik yang pada permukaan bahagian bawah ni pun kita ambil, kan, iaitu pi per 6. Jadi kita buat begini. Kemudian kita dapat macam dalam kita punya slide. Okey. Ini kan. Ni. Okey. Jadi kita nak dapatkan ke semua pepejal ni, kita pusingkan dia sebanyak 2 pi. Jadi kat sini dapat theta 0 hingga 2 pi. Okey. Ya, tengok dekat kita punya di sini. Maka isi padu iaitu V adalah formula asas dia. Okey. So kita ambil integran ataupun fungsi sebagai 1. Kemudian theta 0 ke 2 pi di sini. Kemudian phi adalah 0 hingga 4 pi per 6, iaitu sini. Kemudian rho daripada 0 sampai 2, iaitu di sini. Jadi 1 iaitu dapat daripada sini. Kemudian yang lain ni adalah sin phi d rho d phi d theta ni adalah memang kita gunakanlah, okey, di dalam di sini. Okey. Contoh 8. Awak boleh cuba untuk kami kan, tapi soalan ni tak minta pun untuk kami kan.
Okay, untuk latihan boleh saja awak nak buat. Okey, contoh 9. Katakan G adalah pepejal yang dibatasi dari bawah oleh kon. Ini lebih kurang tadi juga. Dan dari atas oleh sfera. Lebih kurang tadi ni. Tulis kamiran ganda 3 bagi mendapatkan isi padu pepejal G dan selesaikan kamiran tersebut. Okey. So persamaan dia kon, okey. Kon ni berbeza sikit daripada yang di sini. Okey. Yang ni bila ada 3, sudutnya adalah pi per 6. Okey. Tapi kalau kita tengok sebelum ni, semalam, kalau kita ada begini, okey, maka sudutnya adalah pi per 4. Okey. So, di sini kita dah gantikan je, kita dapat pi per 4 lah macam yang semalam. Okey, kemudian perhatikan persamaan sfera dia tricky sikit. Awak tengok ni. Ni ada Z kuasa 2. Kemudian sini pun ada Z. Kan? Jadi betul ke sfera ni? So kita boleh check lah. Jadi kita tulis semula X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah Z tolak setengah kuasa 2 tolak setengah kuasa 2 kan. So kita bawa ke kanan. Okay, ni adalah penyempurnaan kuasa 2 kan. Belajar kat sekolah dulu kan. Completing the square kan. Jadi kita dapat yang setengah kuasa 2 tu kita bawa ke kanan. Okay, dia negatif lah kan. So kita bawa ke kanan jadi positif. Jadi kat sini sfera ni, persamaan yang diberi ni adalah sfera dengan pusatnya adalah kosong, okay, kosong, setengah. Dan jejarinya adalah setengah kan. Maksudnya dia macam dia shifted lah kan, ke atas. Iaitu Z itu setengah. Okay, persamaan bagi sfera atau dalam koordinat sfera, okay, tapi ni tak ada kena-mengena dengan yang ni, okay, sebab kita boleh terus dapatkan, okay, X kuasa 2, Y kuasa 2, Z kuasa 2 adalah rho kuasa 2. Kat sini. Kemudian Z adalah, kita gunakan kita punya maklumat sebelum ni, Z adalah rho cos phi. Okay, jadi kita ganti je rho cos phi. So kita boleh bila kita ada macam ni kuadratik kan, kita ada rho cos, okay. Kita ada rho kuasa 2 sama dengan rho cos phi. Okay, kita boleh faktorkan dia. Okay, sama dengan kosong. Kita dapat rho sama dengan kosong, sama dengan cos phi. Okay. So, saya nak tulis balik. Dan rho sama dengan cos phi. Tapi kita tak ambil yang ni, kita ambil yang ni saja. Okey, iaitu di sini. Kemudian kita dah ada kita nak tulis kan. Okey, saya rasa paling setiap kali bila lakukan kamiran 3 ni, saya rasa paling senang kalau kita lukis lah. Okey. So kat sini kita ada kon. Sorry. Kemudian saya nak guna macam ni. Sudut dia 45 kan. Kurang lah. Okay, sudut dia lebih kurang gini, tak habis lukis lagi. Kemudian kita ada sfera yang begini, tapi dia shifted. Okay. So dia punya pusat dia kat 0,0 setengah, jari setengah. Kan. Jadinya mungkin kita boleh buat satu. Let's say ni adalah setengah, ni adalah 1. Okay, maka bulatan sfera kita lebih kurang macam ni. Sorry. Okay, lebih kurang lah. Okay, so macam mana ni kan? Sebabnya dia berbeza sikit dengan apa yang kita lihat sebelum ni. Okay, kat sini kurang macam ni. Okay, jadinya kalau
kat sini kita tengok bentuk dia macam aiskrim. Okey, apa yang kita nak kamikan. Sebab kat sini katakan J adalah apa saja, tulis kamiran bagi mendapatkan isi padu kan. Jadi yang kita nak sebenarnya yang dalam ni. Sekejap saya tengok. Dari atas oleh kon. Dari atas oleh kon dan dari bawah oleh kon, dari bawah oleh kon, dari atas oleh sfera. Betul lah. Okey, dari atas oleh sfera, yang ni dari bawah oleh kon. Okey. Jadi bentuk dia macam bentuk aiskrim. Okey. Oops. So dekat sini. Okey, balik nak bagi nampak jelas. Oh, sorry. Gini, kemudian kita ada atas ni. Okey. Lepas tu kita nak tentukan dia punya batas dia. Okey. So kita ada let's say G R phi theta. Jadi R kita start daripada asalan. Oh sorry, saya nak lain. Asalan. Kita pergi pada mana-mana sudut pun, sentiasa kita kata batas atas adalah permukaan sfera. Okey. So saya boleh padam. Jadi kat sini kita letak R, bukan R tapi rho. Rho adalah daripada kosong hingga jejari kepada sfera, iaitu sekejap saya tengok. Oh sorry, bukan. Tengok kat sini, rho kita adalah ni. Rho adalah cos phi. Sebab rho bukan dikira daripada pusat. Kalau kita kira daripada pusat, memang adalah rho sahaja, iaitu rho sama dengan something lah kan, rho kosong. Tapi sekarang kita bukan nak kira rho jejari itu daripada pusat sfera kan. Sebab daripada takrifan asal, rho adalah asalan, bukan pusat sfera ke pusat apa-apa yang kita akan pertimbangkan. Katalah kita ada ellipsoid. Ellipsoid kan macam bulatan kan, dia ada titik tengah dia kan, pusat tu kan, bukan daripada situ. Okey, tapi pengiraan mesti bermula daripada asalan. Okey, daripada asalan. Maka asalan ni adalah rho sama dengan cos phi. Kita dah kira tadi semula-mula. Okey, jadinya sorry. Kita mula daripada asalan, iaitu rho sama dengan kosong, sampailah ke mana-mana titik yang berada di permukaan sfera, iaitu cos phi. Jadi kat sini mesti cos phi. Okey. Sorry. Kemudian phi. Okey, phi. Kita tengok balik dalam ni. Okey, so phi, kalau kita start daripada sini, kita pergi sini, kita dapat titik yang berada dekat sini kan. Okey, kita pergi sini, kita dapat titik yang berada di sini. Jadi yang terakhir adalah, yang paling besar adalah kita pergi pada permukaan kita punya kon. Okey, iaitu sudutnya jadi sudutnya adalah pi per 4. So kat sini kita start daripada kosong sampai pi per 4. Apa dah? Okey, kemudian satu lagi kita dapat satu bentuk, okey, macam kurang ni dapatkan satu pusingan lengkap, kita kena pusingkan dia sebanyak 2 pi. Okey, so kat sini theta kita 2 pi, minimum dia adalah kosong. Okey, jadinya kameran kita untuk 8
Gambaran kita, okey, integran 1, theta 0 sampai 2 pi, sini, phi daripada 0 sampai 4 phi per 4. Silap. Okey, tadi 2 pi, bukan 2 phi, 2 pi, ni pi per 4, kemudian rho kita daripada 0 sampai cos phi. Okey, integran satu darab dengan yang lain. Ni kena tahulah. Dalam exam awak boleh buka buku, boleh tengok nota. Okey. Jadinya mungkin tak perlu hafal lah, tapi lama-lama nanti awak akan ingat sendiri. Okey, kemudian kita kamikan nanti akan dapat pi per 8. Okey, ini kamera yang tak susah sangat sebab di sini adalah pemalar, ini pun pemalar nombor nyata kan. Nombor nyata, dan ini saja fungsi. Patutnya mudahlah, cuma dia panjang sikit. Okey, ada awak boleh cuba. Okey, yang ni semalam. Okey, sebenarnya kita ni pun sebahagian daripada apa yang kita buat tadi kan. Bila kita ada masalah kadang-kadang ganda 3, kita kena tukarkan dia kan. Katalah kita dah beri x, y, z. So kita nak tukarkan, kita gunakanlah formula ni kan. Iaitu formula yang sebelum ni lah. Sama je. Okay, kalau saya tertinggal yang kan, nak masukkan dalam slide yang tadi. Okey, gunakan tu saja. Okey, contohnya kat sini ni semalam kita dah tengok. Okey, soalan dia adalah suruh kita kamikan. Kita tak kisah apa maksud kamera ni. Adakah isi padu, adakah luas permukaan, kita tak kisah. Okey, jadi kat sini dia bagi kita satu kameran. Okey, macam mana kita nak tukarkan dia. Okey, jadi cara yang paling mudah macam bagi saya lah. Adalah saya lukis lah. Okey, saya lukis. Sini adalah X, maksudnya X daripada negatif 2 sampai 2. Kan kita boleh bayangkan, negatif 2 sampai 2. Kemudian Y. Okey, ini adalah Y sama dengan negatif punca kuasa 2, 4 tolak X kuasa 2. Jadi kalau kita pusing-pusing, kita dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 4. Cuma ni adalah lengkung negatif sebab dia ada negatif di depan. Ini adalah lengkung positif. Jadinya 2 ni adalah bulatan dengan jejari 2. Kemudian kat sini kita tengok ni adalah kosong. Ni adalah Z sama dengan punca kuasa 2, 4 tolak X kuasa 2, Y kuasa 2. Kita pusingkan, kita dapat ini adalah satu sfera dengan jejari 2. Kan? Tapi sebab kita bermula daripada kosong, maka dia adalah hemisfera. Macam ni. Okay. Dan kita boleh kamikannya. Di sini, ni adalah rho kuasa 2. Okey. Rho kuasa 2. Kemudian punca kuasa, jadi rho lah. Kita dapat yang ni. Ni Z. Okey, Z adalah rho cos phi. So, rho cos phi kuasa 2. Yang ni, formula ni memang ada. Okey, kita ringkaskan dapat sini, boleh kamikan. Okay, saya harap awak dah cuba. Okey, so kita buat satu lagi contoh. Tukarkan kameran ganda 3 di bawah kepada koordinat sfera. Kan? Kalau minta, kita tukarkan. Ni tukarkan sajalah. Kadang-kadang mungkin dia suruh tukar dan suruh selesaikan. So macam mana kan? So kita ada koordinat Cartesian X, Y, Z. So kat sini saya ada Okey, untuk 11 saya ada Y kosong 3, X kosong, sini 9 tolak Y kuasa 2. Z sama dengan punca kuasa X kuasa 2, Y kuasa 2. So ingat ni adalah kon kan? Kon. Sudutnya 45. Dan ni adalah Z sama dengan 18 tolak X kuasa 2, Y kuasa 2. So ni adalah sfera, persamaan sfera. Okey. Jadinya kita nak tukar X kuasa 2, Y kuasa 2. Oh, mana saya punya kerja. Sini. Z dx dy. dz dx dy. So ni adalah dv lah.
Okey, so kat sini kita cuba lukis. So kita ada ni, kita nampak X sama dengan 9 tolak Y kuasa 2. Bermaksud dia adalah bulatan. Okey, dia adalah bulatan. Sekejap je saya tengok. Okey, kemudian kita tengok yang lain lagi. Z sama dengan ni. Okey, ni adalah kon. Okey, yang ni pula. Okey, kita ada Z sama dengan punca kuasa 18 tolak Y kuasa 2, Y kuasa 2. Okey, ini adalah sama dengan 18. Okey, so 18 adalah kat sini. Pula nak buat macam mana kan? 18 adalah 9 kali 2, iaitu 3. Kan? Okey. Lepas tu, okey, sekarang ni kita nak, jadi kita boleh tukarkan. Kalau kat sini saya buat persamaan kon ni, Z sama dengan X kuasa 2, Y tambah Y kuasa 2. Kalau kita gunakan sebelum ni, okey, kita dapat pi per 4. Jadi kalau dalam exam bagi contoh, awak kena tunjukkanlah langkah-langkah ni kan. Tak bolehlah awak terus cakap, ni adalah kon, sudutnya adalah pi per 4. Tak boleh lah. Okey, tak cukup maklumat tu. Okey, kena tunjukkan. Okey, kemudian kat sini persamaan ni. Okey, kita boleh gantikan. Okey, iaitu macam ni lah. Okey, ni. Okey, ni bersamaan dengan rho kuasa 2. Okey, so kita ada rho. Dah. Okey, sekarang ni kita nak ini kita selesai untuk Z. Okey, jadi kita nak cuba lukis lah. Okey, paling saya rasa paling straightforward, walaupun mungkin bukan mudah adalah kita punya. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, ni adalah X, ini adalah Y, Z. Kemudian kita ada tak apa, sebelum tu kita lukis untuk X dan Y dulu. Okey, ini adalah Y, ini adalah X. Jadi kita ada kita ada Y daripada 0 sampai 3. Okey, 0 sampai 3. Kan, maksudnya dia kena ke arah atas. Okey. Kemudian kita ada X daripada 0 sampai 9 tolak Y kuasa 2. Maksudnya kita nak X ke arah sini. Maka kawasan kita yang kita mestilah kawasan yang belah sini kan. Okey, iaitu kalau kita tengok balik persamaan ni, 9 tolak Y kuasa 2 adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 3. So, dia adalah separa bulatan. Dia adalah sekuan bulatan. Okey, ini pun 3. Okey, kita boleh check. So, kat sini, X sama dengan 0. Ini adalah, kalau kita, lengkung kita kat sini adalah X sama dengan 9 tolak Y kuasa 2. Okey, maksudnya seolah-olah kita ada jalur di sini, kita tolak dia ke atas. Kan, ke arah atas. So, kita dapat Y negatif 3, 0 hingga 3. X, batas bawahnya 0, batas atasnya adalah titik belah kanan ni sentiasa adalah 9 tolak Y kuasa 2. Okey, begitulah. Okey, jadi ini betul lah. Okey, tapi kalau kita gunakan koordinat sfera, kita gunakan X dan Y lah. Kita cuma nak check saja. Okey, jadi begini. Okey, maka gambarannya di sini. Ini adalah 3. Ini adalah 3. Okey. Kemudian kita ada 18 tolak, yang bawah tu adalah kon, yang atas adalah sfera. Kan? Dengan jejari 3, besar lagi lah. Okey, sfera kita
Okay, kalau kita nak check, sekejap ya. Kita nak check, let's say, sekejap. Okay, 3 darab punca 2 kan. So, punca 2 adalah 1 point something. Okay. Oh, sorry. NP. Okay, NP. So 4.2, 4 lah. So kita punya sfera kita lebih besar kan. Dia maksudnya dia dekat sini. Okay. Dia kurang begini lah. Inilah hemisfera kita. Okay, so kat atas ni 3. Kemudian kita ada, kat sini kita ada cone. Kita ada cone. Banyak color ni. Okay, cone ni besar. Tapi ingat balik kita tak pertimbangkan pun belah yang lain. Okay, kita cuma ambil belah sini saja. Contoh kita. Okay. Saya tengok kat sini kita maksudnya kita ambil kawasan daripada cone ke atasnya adalah sfera, maksudnya kita nak ambil yang belah sini saja. Okey, ambil yang belah sini saja. Okey. Okey, ini untuk cek sajalah, sebenarnya kita tak guna pun kan sebab kita bukan lakukan kameran silinder kan. Okey. Jadi kat sini kita ada row. Okey. So row daripada sini sampai atas ni. Okey, iaitu 3 2. Okey. Pi daripada 0 sampailah maksimum sampai sini. Okey, iaitu pi per 4. Kemudian kita punya theta. Okey, theta kita. Itulah kat theta ni kat sinilah. Kan? Penting untuk kita nampak yang ni je. Okey, daripada 0 sampai sini saja. Iaitu 2. Kan? So kat sini. Inilah kita punya bantau kita ataupun pekerja kita G. Okey, so kita boleh masukkan theta phi rho. Okey, so theta adalah 0 sampai pi per 2. Phi daripada 0 sampai pi per 4. Rho daripada 0 sampai 3 punca kuasa 2 dulu. Kemudian kita ada X kuasa 2, Y kuasa 2, Z kuasa 2 adalah rho kuasa 2. Kemudian yang sebelah kanan semua adalah dV. So dV adalah, kita tengok tadi dV adalah rho kuasa 2 sin phi di rho di phi di theta. Okey. Dapat ginilah. Okey, boleh selesaikan. Okey, so ni satu lagi, dapatkan isi padu ellipsoid. X kuasa 2 bahagi A kuasa 2 tambah Y kuasa 2 bahagi B kuasa 2 tambah Z kuasa 2 bahagi C kuasa 2 sama dengan 1. Okey, so macam nak buat dia kan. Ingat kat sini saya bagilah untuk awak cubalah, tapi sebenarnya saya ambil daripada contoh dekat sini. Okey, awak boleh cuba.
Okey, sekarang dah pukul 2. Okey, selain tu awak boleh tengok kat sini, dia ada bagi contoh evaluate 16Z dV. Okey, kemudian dia punya proposal dia adalah E. Okey, region E is the upper half of the sphere. Kan? Maksudnya Z sama dengan 1 tolak X kuasa 2, Y kuasa 2, punca kuasa positif saja kita ambil. Okey, kita boleh tengok. Okey, beginilah. Okey, ditentukan dia punya tuan di sini. Kemudian tengok di sini, evaluate Zx where E above sphere, kan, di atas sphere, tapi dia dalam cone. Itulah. Okey, kita tengok. Kemudian yang ni convert saja. Convert macam mana nak buat, kan? Okey. Sini 03 09 tolak Y kuasa 2, jadi ini adalah sukuan bulatan. Okey. Sukuan bulatan pada X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada 0. So dia adalah sukuan pertama. Okey, lebih kurang macam yang gambaran kita tadilah. Okey, jadinya dia akan dapat theta dia 0 sampai pi per 2. Okey, tengok balik. Theta dia sampai pi per 2. Ini adalah cone, ini adalah hemisfera, kan? Hemisfera. Ini lebih kurang sama lah macam tadi. Okey, jadi boleh tengok macam mana. Okey. Okay, saya nak berhenti share saya punya slide. Kita ada masa sikit lagi. Tak nampak. Tak keluar pula. Tak apa. Oh. Okay. Kat sini. Ya. Saya masuk sikit. Okay, saya cuba dah habis, kan? Dah tak share lagi. Okay. Saya cuba buka UKM Folio tadi, tapi dia hang sikit, tak boleh nak masuk. Okey, so saya nak tunjukkan berkaitan dengan quiz semalam. Semalam nak bagi pencapaian lah, pencapaian. Bukan ni. Pencapaian calculus. Okey. Ya, tadi saya dah buka tapi tak boleh dia tak boleh proceed sebab dia hang. Okey, pencapaian. Okey, sekejap ya. Okey. Dia ada slow sikit, saya tak pasti kenapa. Okey. So, saya nak tunjuk. Okey, saya harap awak boleh nampak. Okey, ni adalah pencapaian semalam. Ni markah 0, markah 2, 4, 6, 8, 10, kan? So, yang dapat markah penuh ada dalam 20, 21 kot. 21. Dan beginilah, lebih kurang lah. Okey, macam graf normal lah, lebih kurang. Okey, so saya fikir sebenarnya saya rasa bila saya buat tu tak adalah sama mana pun. Okey, jadinya logik lah, kan, sebab ada 20 lebih yang dapat markah penuh. Dan salah satu, okay, ni per 10 salah akan bahagi 2 lah untuk ambil markah bagi markah final, kan. Di sini pun ramai 29 lah. Ini 21, kan. Jadi ramai yang dapat 4 dan 5 ni sampai 50 orang.
Yang 50 orang adalah 1/3 kan. Okey, 29, 21 kan. Saya risau yang belah sini lah, belah belakang ni. Okay, saya tak tahu sama apa masalah, adakah awak tak faham ke apa? Atau bagaimana kan. Jadi tolong hubungi saya lah kalau ada masalah. Okey. Saya tak dapat nak jaga semualah, maksudnya saya tak dapat nak tanya seorang-seorang lah, sebab ramai kan. Okey, jadi harapnya bila saya tunjukkan ni, awak boleh tahulah kat mana awak berada. Terus terang saya kata soalan ni tak susah mana pun. Saya rasa logik lah kan, dalam 50 orang dapat 4 dan 8 dan 10 ataupun 4 dan 5. Kalau susah, mungkin ada 2-3 orang saja dapat makan penuh kan. Okey. Kemudian satu lagi, kita dah habis dah topik yang ni. Okey. Jadi tutorial minggu depan, kalau tak silap saya, nanti kita akan beritahu akan buat silinder dan sfera. Ke tak? Sekejap ya. Bukan ni. Jadinya kita minggu depan saya rasa silinder dan sfera, tapi nanti tu akan confirmkan. Okey, minggu depan kita akan buat topik minggu 13 patutnya kita buat, patutnya minggu ni kita belajar sfera kan. Minggu depan kita belajar sfera, tapi kita dah belajar minggu ni. Jadi minggu depan kita akan minggu ke-13. Okey, tak termasuk minggu cuti misian, kita akan buat minggu depan sini kita akan buat pertukaran pemboleh ubah, iaitu topik yang terakhir. Okey, jadinya minggu yang ke-14 ni tak ada kelas. Saya rasalah harapnya kita boleh habiskan terus topik ni, kita boleh habiskan minggu depan. Jadi minggu yang terakhir tu kalau kita berjaya habiskan, kita minggu yang ke-14 ni tak ada kelas. Okey, tapi tutorial masih berjalan untuk topik pertukaran pemboleh uban. Tutorial dia lambat seminggu kan daripada kelas. Okey, kemudian minggu ke-14 juga saya nak buat kuis. Okey, kuis kedua. Baru habis malam kuis kan. Ini kuis sekali lagi kan. Okey, saya nak buat kuis ni. Lebih kurang macam ni format dia. Masa pun lebih kurang, kalau tak silap saya, 30 minit. Okey, jadi saya tanya dalam masa lebih kurang seminit, bila waktu yang sesuai? Boleh ke? Nak buat macam ni ke? Ataupun nak buat waktu kelas ke, sebab tak ada kelas time ni kan? Okay. Ataupun nak buat macam saya buka 6 jam ke, beberapa jam ke? Macam mana? Nak waktu kelas. Okey, saya akan buka, maksudnya kalau macam tu saya akan buka hari, tapi kalau kelas hari Selasa kan? Waktu kelas. Okey, so minggu depan kita ada Selasa 29. Kalau 29 lah. Selasa 29 hari bulan. Let's say saya nak buka pukul kelas kita pukul 3, saya nak buka pukul 3 suku sampai 3.45. Begitu. Tapi saya takut hari Selasa takut cepat sangat, awak tak sempat study. Kalau awak tadi terpulang lah, saya tak kisah kalau nak buat hari Selasa. Saya prefer dilewat-lewatkan sikit, hari Jumaat ke, begitu. Okay, sebab hari Sabtu tu dah start study week kan, saya tak nak ganggu lah. Okay, kalau nak buat hari Jumaat pun boleh. Okay. Let's say Jumaat saya nak buka pukul, ada yang awal mungkin saya nak buka pukul 7 pagi. Hari. Okay, hengkai seng. Nanti waktu 7 pagi mungkin saya buka sampai 5 petang. Gitu. Tapi 7 pagi tak boleh lah, takut saya takut ada masalah nanti saya tak sempat nak betulkan. Kan? Saya buka pukul 8 pagi sampai 5 petang lah. Gitu. Boleh tu Jumaat 8 pagi 5 petang. Okey, saya buka macam ni lah. Okey. Okey. Okey, ikut. Okey, so nanti saya akan remind sekali lagi dalam email. Okey, tu je lah. Okey. Apa-apa masalah berkaitan dengan pengajian ni, kursus ni, ataupun ada masalah kesihatan ke apa ke, internet ke, tolong bagi tahu saya lah. Okey, supaya saya tahu. Kalau tak bagi tahu, memang saya tak tahu. Okey.
So, terima kasih. Jumpa lagi. Thank you, Doktor. Uh, Thank you, Doktor. Ya. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. okay, sama. Thank you, Doktor. Borang kehadiran boleh isi. Siapa yang tak isi lagi?